Selamat sejahtera. Saya Ridwan, teknisian kuku anda pada hari ini. Hari ini saya nak terangkan cara-cara untuk menggunakan penapis udara C model. Nama dari kuku lah. Okey, jadi ini produk kita. Fungsi dia akan sedut udara kotor melalui lubang daripada sinilah. Kita boleh nampak lubang-lubang sini. Dia sedut udara kotor dari sini. Udara bersih akan keluar ikut atas. Jadi contoh saya nak bagi, kalau katakan nak letak dekat rumah. Okay, contoh katakan ni dinding rumah kita. Lubang ni jangan tertutup dengan dinding macam ni, sebab nanti dia tak boleh sedut lah. Kalau boleh jarakkan ada gap, ataupun paling mudah pusing menghadap ke hadapan lubang ni, kawasan yang kita nak sedut. Okay. Dan sementara bila kita onkan benda ni, yang terbaik pintu dengan tingkap kita tutup sementara lah. Bila udara dah bersih, baru kita buka semula pintu dan tingkap. Okey, saya nak terangkan dekat belakang ni dia ada filter. Ada 4 filter lah. Okey, slot kiri kanan ni kita fungsi dia untuk kita tarik lah, supaya pintu ni boleh tertanggal. Okey, ada 4 filter. 1, 2, 3 dan 4. Okey, filter untuk kuning, hitam dan putih ni, ini tak perlu dikeluarkan lah, sebab kita akan servis setiap 4 bulan dan kita akan tukar ikut jadual. Cuma servis yang kita suggest untuk customer buat adalah bersihkan pre-filter ni lah, sebab habuk kasar akan melekat dekat sini dahulu. So bila penuh, boleh keluarkan dan boleh bersihkan sendirilah. Okey, cara nak bersihkan dia yang terbaik, kita boleh pakai berus lembut, buang habuk tu. Ataupun nombor 2 boleh pakai vacuum. Ataupun nombor 3, kalau nak tembak air boleh. So tembak daripada belakang sampai dia bersih macam ni, dan lapkan pakai kain kering, ataupun jemur bawah kipas sampai dia betul-betul kering, baru pasang balik lah. Okey, pasang balik pun mudah saja. Dia ada kaki dekat sini, just masukkan saja dan ketip je lah. Atas 2, tengah 2. Pintu kena tutup dahulu sebab dia ada sensor. Kalau tak tutup, dia tak boleh on. Okey, dia akan minta untuk tutup lah. So kita tutupkan, snap on saja. Siap. Okey, biasanya saya akan suggest customer untuk bersihkan pre-filter tu dalam tempoh antara seminggu ke 2 minggu satu kali. Sebabnya bila filter tu dah penuh, dia akan jadi tersumbat. Udara flow udara tu akan jadi slow lah, jadi tersumbat. Dan satu lagi, dekat tepi dia ada satu sensor habuk dekat sini, ada satu pintu. Dia sensor ni dia macam lens, dia akan detect habuk yang masuk. So dia akan automatik kawal lampu dan kelajuan kipas. Jadi kadang-kadang dekat sini pun dia akan penuh dengan habuk. Jadi kalau boleh, dalam tempoh yang sama kita bersihkan jaring tu, minta tolong anda semua boleh bersihkan sekali lah. Tengok kalau ada sawang penuh dekat sini, tolong bersihkan. Dekat sini pun dia ada tunjuk instruction sebenarnya. Boleh pakai cotton bud. Just jolok sikit dekat lubang kecil 2 ni, dan lens tengah-tengah ni lah. Just bersihkan sawang saja. Dan tiup-tiup sikit, so habuk tu bersih. So sensor dia akan baca dengan lebih cantik. Okey, pun sama jugalah, antara seminggu ke 2 minggu sekali. Buat 2-2 sekali lah kalau boleh. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan function dia. Untuk mudah faham, penapis udara, semua penapis udara kuku dia ada 2 function, automatic dan manual. Okey, so button on off dekat sini sama, on dan off. Okey, so kita on lah. Sensor pintar mula memeriksa kualiti udara. Okay, sekarang ni dia bercakap dalam bahasa Melayu lah. Actually untuk penapis udara C model ni dia ada 3 bahasa, bahasa Melayu, English dengan Mandarin. So itu kita boleh ubah dalam setting lah. Tapi untuk penjelasan hari ni saya akan gunakan bahasa Melayu. Okey, button on off dekat sini. Kemudian kalau kita nak pilih function dia, antara 2 button inilah. Okey, button mode ni untuk fungsi automatic, dan button fan speed untuk fungsi manual. Okey, untuk fungsi automatic dia ada 6 pilihan kita boleh pilih dekat sini. Okey, pertama sekali auto lah, nombor 1. Bila kita tekan mode, dia akan pergi nombor 2. Pembersihan udara penjaga. Tekan mode lagi, nombor 3, Penulinan udara. 4, 5 dan 6. Ada 6 pilihan. Penulinan udara. So untuk pilihan pertama auto, kebanyakan customer dia akan pakai yang paling mudah sekali lah. So gunakan auto. Bila auto, dia akan jalan automatik, gunakan sensor habuk yang saya tunjukkan tadi.
dekat tepi ni. Dia akan baca habuk melalui sini, lubang ni. Dia akan detect habuk berapa banyak dan dia akan kawal automatik lampu ni dengan kelajuan kipas. Okey, untuk pengetahuan anda semua, lampu dia ada 6 jenis. Biru pekat paling bersih. Lepas tu dia akan turun lah biru cair, hijau, kuning, purple dan merah. Merah paling kotor sekali lah. So bila kalau dia detect bersih biru, kelajuan dia akan jadi nombor 1. Bila dia tahap kebersihan tu menurun, kelajuan akan automatik naik. Maksudnya kalau kuning dia akan jadi nombor 2. Kalau dia turun purple dia akan jadi nombor 3. Kalau merah dia akan automatik terus pergi nombor 4. Dia akan lajulah, dia sedut untuk bersihkan udara ni. Okey, tekan dekat button mode. Fungsi kedua untuk room care, lebih kurang sama macam auto, cuma beza dia room care ni untuk setting sensor dia ada 3 preset. Untuk saiz bilik besar, saiz bilik sederhana dengan saiz bilik kecil. Tapi daripada kilang dia dah siap untuk saiz bilik besar. So pun boleh pakai juga, tak ada masalah. Fungsi dia lebih kurang sama macam auto, cuma dia sensor lagi sensitif lah. Okay, tekan mode lagi, dia akan pergi pilihan ketiga, iaitu yellow dust lah ataupun habuk halus. Saya recommend customer kalau nak gunakan yellow dust ni pada waktu yang sesuai, sebab untuk fungsi yellow dust ni dia akan gunakan sensor juga untuk baca keadaan habuk tu. Dia akan kawal lampu dengan kelajuan secara automatik, sama juga macam auto. Beza dia adalah untuk setengah jam pertama, tidak kira lampu dia biru ke merah ke ataupun kuning, dia akan jalan pada speed nombor 4 dahulu untuk setengah jam pertama. Selepas setengah jam pertama tu dia akan turun balik ikut bacaan sensor lah. Pun boleh gunakan untuk yellow dust. Okay, pilihan ketiga adalah mode heavy. Okey, pilihan ketiga, pilihan keempat dan kelima ni adalah lebih kurang sama. Dia adalah mode senyap. Okey, dia akan slowkan kipas ni pada RPM yang minimum. Maksudnya level 1 tu kita dah rendah lah, tapi dia bawah daripada 1. Suction masih jalan, dia akan sedut habuk juga, cuma sebabkan kipas dia slow, dia lambat sikit lah. Cuma kelebihan dia senyap dan tak ada lampu. Okey, baby dan sleep, ini dua mode ni adalah lebih kurang sama lah. Mode senyap, beza dia kalau sleep dia ada ionizer. Untuk model ni, dalam produk ni dia ada ionizer juga. So untuk fungsi sleep ni dia akan jalan ionizer sekali. Pun boleh pakai jugalah. Terpulang mode kelima. Dan mode terakhir ni, mode ke-6 ni, mode repeat adalah timer. Timer ni contoh kalau kita nak tinggalkan produk ni jalan, automatik dia akan mati sendiri. Kita boleh buat macam tu dengan pergi dekat selection repeat lah, yang terakhir nombor 6. Okay. Select repeat, kemudian adjust masa dekat button jam ni lah. Set berapa jam kita nak set, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Contoh saya set 4 jam, saya tinggalkan. So dia akan jalan 4 jam, dia akan mati sendirilah. So maksimum kita boleh set sampai setengah hari ataupun 12 jam. Okay. Lepas tu dia satu balik lah. Terpulang kita nak set berapa jam. Okay, so itu 6 jenis mode auto yang kita boleh pakai lah. Boleh pilih mana satu nak pakai ikut kesesuaian. Okay, kemudian kita pergi dekat manual. Bila kita tekan button fan speed, dia akan pergi mode manual. Mode manual ni, lampu dia akan padamkan, dia offkan lampu, dan sensor pun dia akan offkan lah. Dia hanya berfungsi ikut setting yang kita tetapkan. Kalau kita set 1, maka dia akan jalan speed level 1 sampai bila-bila. Kalau tekan lagi dia akan naik level 2 lah. Dan seterusnya. 3 dan maksimum nombor 4. So kalau nak pakai manual, saya sarankan jangan lupa offkan lah. Kalau kita dah tinggalkan sehari ataupun lebih daripada 24 jam, tolong offkan sekejap untuk bagi motor dia rehat. Takut dia panas lah sebab dia jalan 24 hours. Kita suggest maksimum 24 hours lah. Lepas tu kita rehatkan sekejap. Sebab kalau kita pakai mode auto, dia sekejap laju, sekejap slow. Jadi motor tu dia lebih boleh tahan lah. Tapi kalau kita set pakai manual, letak pada maximum speed, pun tidak digalakkan lah. Kalau boleh kita elakkan, Cukup 24 jam, kita off sekejap lah bagi motor dia. Okay. So itu fungsi mode manual lah. Okay, speed dia ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Kalau kita set 4, tinggalkan sehari, dia akan jalan 4 saja. Dia tak akan bertukar. Okey, contoh kita dah setkan
auto. Penulisan udara Untuk auto. model penapis udara si model ni, dia ada fungsi lock juga. Takut kalau anak-anak kita main tekan-tekan, kita boleh lock lah. Okay. Contoh saya dah set auto, saya tinggalkan. Kita boleh lock. Nak lock dekat button time ni, dia ada tulis 3 second locking, kita tekan 3 second. Okay, dia akan keluar L ni, maksudnya lock, dan lampu mangga ni hidup lah. So maksudnya dalam sekarang ni dia akan berada dalam keadaan lock lah. So kalau anak kita main tekan-tekan, dia tak mengganggu lah. Dia masih jalan function dia. Dia akan sedut habuk tu lah. Nak unlock sama juga, tekan balik button yang sama 3 saat sampai dia tunjuk UL. UL ni maksudnya unlock lah, dan lampu mangga ni hilang. So baru kita boleh tekan button kat sini. Okey, untuk mode auto ataupun manual, actually function untuk ionizer kita boleh on kan, dan dia juga pun boleh di off kan lah. Fungsi pensterilan dibatalkan. Tapi lebih baik kita on kan saja supaya dia akan jalan ionizer sekali. Kalau ada masa, cik boleh research lah. Fungsi ionizer ni sebenarnya untuk segarkan udara. Dia akan tukar, convert cas udara keliling kita ni daripada cas positif kepada cas negatif lah. Supaya udara tu jadi lebih segar. Dan terakhir sekali, dekat tepi ni ada satu button turbo. Okey, fungsi mode turbo ni adalah fungsi yang paling laju untuk semua penapis udara kuku. Dia ada satu mode turbo. So kalau kita tekan, macam tadi auto ataupun manual, maximum speed dia ada level 4. Tapi kalau kita tekan turbo, dia akan jump pergi level 5, paling laju lah. Cumanya untuk preset daripada factory, mode turbo ni hanya boleh jalan untuk 30 minit dan 30 minit. Dia punya interval. So maksudnya cukup 30 minit dia akan automatic jump pergi mode auto. So cik jangan risaulah. Kalau boleh pakai turbo ni pada waktu yang sesuai. So kalau cik tak turbo, dia akan jalan setengah jam. Cukup setengah jam dia akan lompat pergi automatic. Mode auto semula dia akan ikut macam sensor. Okay. So kalau turbo ni paling kuat lah, sedutan dia pun paling cepat. Okay. Dan fungsi button pokok dekat tepi ni adalah untuk baca bacaan sensor. Kalau kita tekan, dia just tekan sekali sajalah. Kualiti udara dalam bangunan adalah baik. Okey, penapis udara ni akan bercakap dengan kita. Dia akan cakap keadaan udara macam mana. Ikut bacaan sensor dekat tepi yang saya tunjuk ni lah. Okey, bacaan sensor tepi ni, tekan dia akan cakap. Kualiti udara dalam bangunan adalah baik. Okey. Dan juga satu lagi function button air cleanliness ni, kita boleh switch off kan lampu ni. Sebab kadang-kadang kita letak produk ni sebelah TV. Jadi kadang-kadang malam tu nak tengok TV macam silau sikit sebab ada lampu kat sini. Kita boleh off kan. So cara nak off kan dia, dekat button pokok ni kita tekan 3 saat. Udara dalam bangunan adalah baik. Mode paparan kebersihan dibatalkan. So dia akan cakap mode paparan kebersihan dibatalkan, maksudnya lampu tu dia off kan lah, temporary. Walaupun kita pakai mode auto, lampu tu tak ada. Ada juga kadang-kadang customer dia mungkin confused. Mungkin dia ingatkan produk ni rosak. Sebenarnya tak rosak pun. Kalau berlaku macam ni, lampu dia tak hidup, boleh cuba onkan dulu dekat button tepi ni, button pokok ni, tekan 3 saat lah. Kualiti udara tekan 3 saat adalah baik. Mode paparan kebersihan sampai dia cakap macam tu lah. Mode paparan kebersihan dipilih, maksudnya lampu tu dah di-onkan semula. So dia akan jalan mode, lighting mode tu akan berjalan macam biasa lah. Okay, so itu saja. Dan terakhir sekali, dekat sini ada satu energy eye sensor. Kebiasaannya kita akan suggest customer, energy eye sensor ni fungsi dia adalah untuk detect cahaya. Kalau kita letak produk ni di tempat terang ataupun pada waktu siang, dia akan jalan macam biasalah. Dia akan running normal. Kita tekan button semua, dia akan jalan macam biasa. Cuma bila keadaan persekitaran tu dia gelap, mendung ataupun malam, kita tutup lampu, dia akan detect cahaya tu malam ataupun gelap, dia akan terpadam sendiri. Fungsi dia ada untuk menjimatkan elektrik. Tapi biasanya kebanyakan technician, kita akan educate customer. Temporary kita boleh offkan fungsi energy eye ni. Sebab kadang-kadang ada orang dia nak pakai pendapis udara ni waktu tidur. Jadi bila malam dia tutup lampu, dia tak boleh berfungsi. Jadi biasanya kita akan temporary offkan dulu. Kalau perlu nak gunakan sensor cahaya ni, kita boleh onkan semula dekat setting. Okey. So itu semualah fungsi-fungsi button yang dekat sini. Untuk lebih lanjut, kita boleh refer dekat buku manual yang technician provide semasa penghantaran. Okey, itu saja. Terima kasih.